نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام سلام عليك، صلوات الله عليك. Kita dapati makrifah sangat berbeza atau ada perbezaannya dengan ilmu. Yang pertama, ilmu tempatnya di akal, tetapi makrifah tempatnya dalam hati. Yang bermaksud akal tidak mampu menerima makrifah. Yang mampu menerima makrifah hanyalah hati. Itu pun bukan semua hati, tapi hati yang telah dibersihkan oleh Allah, dibukakan hijab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa asfil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Yang saya hormati saudara penguji diskusi pada pagi ini, Sahibul Samaha Datuk Mufti Negeri Sembilan, Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad, yang berbahagia Tuan Haji Abbas, Ketua Hakim Syar'i Negeri Sembilan, yang berbahagia Ustaz Saiful, dan seterusnya tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semua telah dikurniakan oleh Allah satu kesempatan, sebaik-baik kesempatan, yaitu hadir dalam majlis ilmu, yaitu majlis yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Kebetulan pula majlis ilmu ini untuk membincangkan dan memahami perkara yang sangat penting berhubung dengan amalan kerohanian kita, yaitu tarekat tasawuf yang tertumpu pada ungkapan kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ma'rifatullah. Ungkapan ini sebenarnya memang sangat terkenal, sangat popular di kalangan peminat dan pengamal tarekat, juga di kalangan orang-orang yang mengikut ajaran sesat. Cuma bedanya peminat dan pengamal At-Turuq As-Sufiyah, tarekat tasawuf, dapat memahami dengan betul. Sebaliknya, mereka yang mengikut ajaran sesat, mereka memahami dengan pahaman yang salah, yang menyesatkan, sehingga mereka terkeluar daripada garis-garis agama, kerana mereka akhirnya
melepaskan diri daripada seluruh taklif agama. Oleh kerana kertas kerja ini sudah ada pada tangan tuan-tuan, maka tuan-tuan boleh perhatikan dan saya akan bercakap mengikut apa yang saya fikir perlu saya cakapkan. Pertama sekali, ungkapan tersebut bukanlah hadis Nabi. Ungkapan tersebut adalah kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita boleh temui kata-kata Sayyidina Ali ini dalam kitab Nahjul Balaghah, sebuah kitab yang sangat disanjung oleh penganut madhab Syiah. Perlu juga kita ingat dalam kitab Nahjul Balaghah, Sayyidina Ali tidak hanya bercakap Awaluddin Ma'rifatullah saja, tetapi beliau ada menyambung kata-katanya itu dengan panjang lebar. Rasanya eloklah saya sebutkan beberapa sambungan kata-kata beliau untuk memastikan apakah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Sayyidina Ali. Sesudah Sayyidina Ali mengucapkan Awaluddin Ma'rifatullah, maka Sayyidina Ali menyambung wa alamatu kamali ma'rifatihi at-tasdiqu bih, yang bermaksud tanda yang menunjukkan makrifah yang ada pada seseorang itu sempurna ialah wujudnya sifat tasdik terhadap Allah di dalam hatinya. Kemudian dia menyambung dengan katanya wa alamatu tasdiqihi tauhiduhu, dan tanda yang menunjukkan sifat tasdik di dalam hati orang tersebut ialah wujudnya hati orang tersebut benar-benar mengesahkan Allah dari segi uluhiyah dan rububiyah. Lalu beliau menyambung lagi wa alamatu tauhidihi al-ikhlas, tanda yang menunjukkan bahawa tauhid seseorang yang orang tersebut sempurna ialah ikhlas. Jadi begitulah seterusnya Sayyidina Ali menyambung kata-katanya itu panjang lebar. Tapi rasanya cukuplah dengan sambungan kata-kata beliau 2-3 perkara yang saya sebutkan tadi. Perkara ini saya sebutkan dan perlu kita ambil perhatian untuk menjadi panduan kita bagi memberi makna yang sebenar-benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Sayyidina Ali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di samping ungkapan ini ada satu lagi ungkapan yang biasa dihubungkan dengan ungkapan ini, yaitulah ungkapan kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang ini juga bukanlah hadis Nabi. Kalau kita telitikan dalam tulisan-tulisan para ulama tasawuf, ulama hadis, kita akan dapat kesimpulan bahawa
ungkapan ini bukanlah hadis Nabi, tapi kata-kata ulama. Syekh Al-Jaluni dalam sebuah kitab karangannya, yaitu kitab Kashful Khifat, Syekh Al-Jaluni kata ungkapan ini adalah kata-kata seorang sufi yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang meninggal dunia sekitar tahun 258 atau 260 Hijrah. Pandangan inilah, pandangan Syekh Al-Jaluni inilah yang selalu diketengahkan oleh sejana-sejana di negara kita. Bagaimanapun ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, setengah ulama mengatakan walaupun bukan hadis, tapi ungkapan ini sebenarnya didasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pada satu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man a'rafun nasi billah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kenal Allah? Maka Rasulullah menjawab, a'rafuhum binafsihi. Rasulullah menjawab, orang yang paling kenal Allah ialah orang yang paling kenal dirinya. Jadi didasarkan pada hadis ini, maka diucapkan tadi oleh ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya, apa yang saya maksudkan dan apa yang dimaksudkan oleh para ulama ialah ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tidak berlawanan dengan mana-mana maksud ayat Quran. Maknanya betul. Cuma kesan atau implikasi dalam pahaman orang-orang Islam saja yang menimbulkan kekeliruan, sebagaimana nanti insya-Allah kita akan sama-sama dengar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, awwaluddin ma'rifatullah. Sengaja saya tidak ubah kalimah ma'rifatullah. Ini adalah istilah. Kalimah ma'rifat itu adalah istilah. Kalau kita ubah dengan makna dalam bahasa kita, awal agama ialah mengenal Allah, itu boleh mengelirukan kita. Boleh mengelirukan kita. Sebab terjemahan yang kita buat mengenal Allah itu macam-macam tafsirannya. Boleh lari daripada maksud yang sebenar, makrifah. Makna dan tafsirannya, makna dan tafsiran awwaluddin ma'rifatullah boleh kita pahami daripada dua sudut. Sudut yang pertama ialah makna dan tafsirannya yang umum, yang biasa dipahami oleh orang ramai dan biasa dipahami oleh ulama, yang tidak mengikut atau tidak mempelajari dan beramal dengan ilmu tasawuf. Makna secara umum, makna yang umum ini, makna dan tafsiran yang umum ini, awwaluddin ma'rifatullah bermaksud bahawa dalam disiplin agama Islam, usaha mengenal Allah adalah merupakan satu usaha
yang pertama dan perlu diutamakan. Berbanding dengan usaha di bidang-bidang lain, seperti di bidang ibadat atau lain-lainnya. Sebab itulah kita lihat dalam sejarah tasnik Islam, agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ditumpukan kepada tauhid. Masyarakat Islam di kota Mekah diajar oleh Rasulullah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah atau ayatun makkiyatun, boleh dikatakan semuanya, kebanyakannya menumpukan kepada tauhid selain daripada akhlak. Sehingga kita dapati ibadat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadat disentuh kemuliaan. Solat misalnya difardukan oleh Allah semasa Rasulullah di Isra' Mi'rajkan, yaitu di hujung zaman Mekah. Karena selepas Isra' Mi'raj itu Rasulullah kira-kira 10 bulan Rasulullah berpindah ke Madinah. Begitu juga ibadat puasa dan zakat. Dan zakat difardukan pada tahun 2 Hijrah. Haji difardukan pada tahun 6 Hijrah. Sebab itulah kita lihat dalam sejarah tasrik, Islam menitik beratkan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dan tafsiran awal din ma'rifatullah secara umum. Tafsiran yang kedua yaitu tafsiran yang khusus yang biasanya diutarakan oleh golongan Sufiyah atau para ulama tasawuf. Makna dan tafsiran yang khusus ini didasarkan kepada kata kunci yang digunakan dalam ungkapan tersebut, yaitu ma'rifatullah. Selain daripada itu, didasarkan juga kepada kata-kata Sayyidina Ali yang seterusnya, yang semuanya itu menunjukkan bahawa Sayyidina Ali mempunyai maksud yang khusus. Apabila kita telitikan makna ma'rifah, kita dapati ma'rifah sangat berbeza atau ada perbezaannya dengan ilmu. Di dalam kitab kerja itu tuan-tuan boleh lihat beberapa perbezaan antara ilmu dengan ma'rifah. Yang pertama, ilmu tempatnya di akal, tetapi ma'rifah tempatnya di dalam hati. Yang bermaksud akal tidak mampu menerima makrifah. Yang mampu menerima makrifah hanyalah hati. Itu pun bukan semua hati, tapi hati yang telah dibersihkan oleh Allah, dibukakan hijab oleh Allah, dihidupkan oleh Allah untuk melihat hakikat kejadian. Selain daripada itu, ilmu didapati cara belajar. Bagaimana kita maklum, berkitab, berguru, sehingga kita dapati ada sekolah, ada college, ada universiti. Ini tempat dapat ilmu. Tapi makrifah didapati bukan dengan cara belajar. Belajar untuk dapat ilmu itu hanya asas untuk meningkatkan ilmu itu ke tingkat makrifah. Karena itulah maka makrifah hanya boleh dicapai dengan melakukan mujahadah. Tuan-tuan tentulah pernah membaca pandangan Imam Ghazali dan ulama lain dalam kitab-kitab karangan mereka.
Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menegaskan dengan katanya, wa amma ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi wa jami' ma asara ilaihi min ulumil mukasyafati la tuqsal bi ilmil kalam balil kalam mani'an anha wa hijaban anha wa hijaban laha wa amma khusuluha bil mujahadah faqad qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya, adapun ma'rifatullah, makrifat tentang sifat-sifat dan af'alullah dan seluruh ilmu mukasyafah tidak akan tercapai dengan belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid. Bahkan ilmu kalam atau ilmu tauhid itu menghalang tercapainya makrifah, menjadi hijab untuk mendapatkan makrifah. Tetapi untuk mendapatkan makrifah adalah dengan melakukan mujahadah. Wa amma fusuluha bil mujahadah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang benar-benar bermujahadah untuk mendapatkan makrifah kami, nescaya kami akan hidayahkan jalan-jalan makrifah kami itu. Imam Ghazali menggunakan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahawa makrifah hanya boleh dicapai dengan melakukan mujahadah berdasarkan kepada tafsiran yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan menambahkan satu perkataan, walladzina jahadu fina walladzina jahadu fi ma'rifatina lanahdiyannahum subulana lanahdiyannahum subula ma'rifatina. Jadi makrifah berbeza dengan ilmu, cara mendapatkannya. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, makrifah kadang-kadang juga disebut sebagai ilmu laduni, al-ulum al-laduniyah. Kadang-kadang juga disebut sebagai ilmu kasyaf, al-ulum al-mukasyafah. Kadang-kadang disebut juga sebagai al-ulum zawqiyah, ilmu zawq. Kadang-kadang disebut ilmu wahbi. Karena makrifah ni kurniaan Allah terus ke dalam hati, maka timbullah masalah yang besar di kalangan ulama yang tidak belajar dan beramal dengan atur as-sufiyah, dengan tarekat tasawuf. Juga timbul masalah dihadapi oleh jatuh kuasa akidah setengah-setengah negeri. Sebab itu dalam pengalaman saya pernah diminta supaya menulis pada tahun 99, supaya saya menulis mengenai kedudukan dan peranan kasyaf dan ilham pada tahun 99. Dan ketika kerja itu saya mesti bentangkan di depan jawatan kuasa akidah. Artikel ini, ketika kerja ini masih ada dalam simpanan saya. Saya yakin tujuan mereka untuk menolak konsep kasyaf dan ilham.
atas alasan bahawa agama Islam itu sudah lengkap, tidak perlu lagi kepada ilmu kasyaf dan ilham. Jadi saya jawab, kasyaf dan ilham ini adalah satu kaedah untuk mendapat hidayat daripada Allah. Wahyu, pintu wahyu sudah tertutup serapat-rapatnya. Dengan kewafatan Rasulullah SAW tidak ada lagi wahyu, tetapi hidayat dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Setiap mukmin wajib meminta hidayat, fardu meminta hidayat sehari semalam 17 kali. Di dalam 17 Fatihah yang dibaca pada 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Adapun kasyaf dan ilham adalah cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hidayah. Kalau tidak ada kasyaf, tidak ada ilham, bagaimana ulama melakukan ijtihad di bidang masing-masing? Islam jadi buku. Sedangkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi perlu dipahami, dan bila dipahami, ada saja rahsia yang terbongkar, yang Allah ilhamkan, yang Allah kasyafkan. Jadi kerana itu kita jangan bimbang. Pengamal, peminat tarekat tasawuf jangan bimbang. Sebab ma'rifatullah ini adalah sebahagian daripada hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tolak, berarti kita tolak kebenaran, wujudnya hidayat dalam agama. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana berlakunya atau proses seseorang itu mendapat ma'rifatullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, rasanya sudah cukup ya untuk kita dapat melihat perbezaan antara ilmu dengan ma'rifah. Nanti kita akan dapat melihat perbezaannya dari kesan-kesan orang yang berilmu dengan orang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifah. Kita akan dapat melihat kesan-kesannya. Sebelum itu saya fikir saya boleh sebutkan, bila seorang itu dapat ma'rifah, insya-Allah orang tersebut sampai ke tingkat ihsan yang disebut oleh Rasulullah, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau hanya dengan ilmu tidak mampu untuk meningkat, untuk mencapai tingkat ihsan. Jadi kerana itulah maka ulama tasawuf membuat atau memberi makna dan membuat tafsiran yang khusus mengenai ungkapan awaluddin ma'rifatullah. Yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali sebenarnya ialah awal agama yang sebenar. Awaluddin haqqan ma'rifatullah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kertas kerja itu, awaluddin haqqan ma'rifatullah. Saya ingin menarik perhatian hadirin dan hadirat sekalian pada 3 ayat yang saya bacakan dalam mukadimah ucapan saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan
ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang mukmin yang sampai kepada hakikat iman sebenar. Dinyatakan oleh Allah ada 5 indikatornya, tandanya. 3 pada akidah. Bila sebut Allah, hati orang yang mempunyai ma'rifatullah tadi sampai pada hakikat iman sebenar, takut dan kejut kepada kebesaran Allah, sehingga mungkin kalau kita nampak tubuh badannya menggeletar. Karena di sana disebutkan dalam ayat 23 surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Mengeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Tuhannya Allah. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Kerana ayat-ayat dibacakan tadi, kebenarannya dapat dilihat oleh mata hati, dirasakan oleh rohani. Tambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sentiasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 tanda pada akidah, 2 tanda pada ibadah. Yang pertama ialah iqamah solat, yang kedua ialah membelanjakan harta cara yang terbaik. Lalu disebutkan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang mukmin yang sampai kepada hakikat iman sebenar. Berarti di sana, di samping itu ada mukminuna ghaira haqqin, orang mukmin yang belum sampai kepada hakikat iman. Jadi dengan ini tuan-tuan, ya, Sayyidina Ali sebenarnya bermaksud memberitahu kita bahawa seseorang mukmin yang sampai kepada hakikat iman sebenar, atau seorang mukmin akan sampai kepada hakikat agama sebenar, ialah apabila mukmin tersebut dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Sebab itulah kita tidak boleh nak ubah dengan terjemahan awaluddin, awal agama mengenal Allah. Tidak boleh, nanti jauh larinya. Kita mesti terjemahkan awal agama ialah ma'rifatullah, supaya kita dapat memberi makna dan tafsirannya yang betul seperti yang dikehendaki oleh Sayyidina Ali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, rasanya kita perlu, ya, untuk memahami seterusnya apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, bahawa ma'rifatullah itu boleh kita dapati melalui mujahadah. Dan Imam Ghazali sendiri telah membuktikan, dan menunjukkan kepada kita perlunya melakukan mujahadah. Karena itulah maka beliau telah melakukan mujahadah untuk mendapatkan ma'rifatullah itu selama 11 tahun. 10 tahun ketika beliau duduk di Damsyik. Tempat beliau yang kekal di Damsyik ialah sebuah bilik di sebuah masjid, yaitu Masjid Al-Amawi. Masjid ini asalnya gereja Kristian. Apabila ditawan oleh tentera Islam, gereja ini dijadikan masjid. Dan sampai sekarang apa-apa unsur Kristian yang ada di bangunan ini tidak diubah oleh orang Islam. Misalnya gambar-gambar yang dianggap sebagai malaikat, orang bersayap, masih ada. Perigi yang digunakan oleh
padri pun masih ada, tidak ditimbus. Inilah baiknya orang Islam, dia tidak binasakan. Walaupun itu Kristen, tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita melawat Masjid Cordoba. Semuanya sudah diubah. Tak usahlah kita nak melawat masjid itu, sakit hati kita. Semuanya sudah diubah menjadi Kristian. Malahan di antara orang Islam yang masuk ke dalam itu terkena sihir, balik jadi sakit. Kalau nak melawat di luar dia okey lah. Inilah baiknya orang Islam, akhlak Islam dalam peperangan. Jadi kita berbalik semula. Imam Ghazali melakukan mujahadah 11 tahun. 10 tahun di Damsyik, 1 tahun sekembalinya ke Baghdad. Barulah beliau rasa dikurniakan oleh Allah makrifah. Lalu murid-murid Imam Ghazali bertanya macam mana? Sebahagian daripada pengalaman beliau ketika melakukan mujahadah begitu lama. Imam Ghazali menjawab antara lain, apabila aku melakukan mujahadah beramal selama 40 hari, aku rasa Allah kurniakan satu ilmu yang sebelumnya aku tidak ada. Bila aku tambahkan lagi bermujahadah selama 40 hari, aku rasa Allah kurniakan lagi satu ilmu yang sebelumnya aku tidak ada. Ini antara kata-kata Imam Ghazali. InsyaAllah kita boleh temui kata-kata beliau ini dalam, antara lain mungkin dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, 300 tahun kemudian sesudah kewafatan Imam Ghazali, seorang ulama besar yaitu Ibnu Khaldun yang meninggal dunia tahun 808 Hijrah. Beliau juga dihujani pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat Islam. Macam mana nak melakukan mujahadah supaya dapat makrifah? Maka Ibnu Khaldun menjawab antara lain, mujahadah yang menghasilkan makrifah dinamakan, diistilahkan dengan mujahadah al-kasfi wal ittila'. Ini kita sama-sama nak faham, Karena di antara kita ada yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan makrifah. Ini perlu kita faham apa yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Sifatul Sa'il. Kitab ini khas dikarang oleh beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat di sekitarnya yang mendesak beliau pada ketika itu. Maka kata Ibnu Khaldun, yang pertama sekali, mujahadah yang berakhir dengan kurniaan Allah ma'rifah ini dinamakan mujahadah al-kasfi wal ittila'. Mujahadah yang berakhir Allah kasyafkan berbagai hijati. Bila Allah kasyafkan berbagai hijati, maka pandangan hati atau basirah atau pandangan roh akan nampak dengan jelas hakikat kejadian. Akan nampak dengan jelas hakikat kejadian. Ittila', mujahadatul kasfi wal ittila'. Ittila' itu nampak dengan jelas. Masyarakat pun masih menesak Ibnu Khaldun lagi. Kalau begitu saja Tuhan terangkan, kami masih kurang jelas. Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Maka Ibnu Khaldun menjawab, apabila seseorang itu melakukan mujahadah al-kaswi wal ittila' di bawah pimpinan seliaan seorang guru mursyid yang memang berkelayakan dan pengalaman, maka orang yang melakukan mujahadah atau murid ini, dalam diri murid ini akan berlaku dua perkara yang berlawanan.
dalam diri orang melakukan mujahadah al-qasd wal i'tilaf di bawah pimpinan guru ini berlaku dua perkara yang berlawanan. Perkara yang pertama, aspek jasmani. Jasmani akan jadi lemah sehingga lemah selemah-lamanya. Aspek rohani jadi kuat, jadi kuat sekuat-kuatnya. Apakah yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun ini? Maksudnya begini tuan-tuan. Aspek jasmani itu lemah. Pertama sekali pendengaran. Pendengaran orang melakukan mujahadah ini jadi hilang. Jadi macam hilang. Kalau saya bercakap macam ni kuat, tuan-tuan pun dengar jelas. Jadi suara saya kecil. Akhirnya orang tersebut tak dengar suara saya. Hilang pendengaran. Difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu orang itu tahulah, dia peka, baru tahu Allah yang mendengar. Barulah tahu rupanya dia dijadikan makhluk oleh Allah mendengar. Bukan dia mendengar, tapi dijadikan mendengar oleh Allah. Yang kedua, aspek pandangan. Pandangan itu jadi malap. Akhirnya tak nampak dah. Kalau tuan-tuan di dewan ni tak ada pun orang. Apa pun tak ada, lampu, dinding semua tak ada. Dipanakkan pandangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, daya dan kekuatan tubuh badan hilang. Sampai betul-betul hilang daya kekuatan lembik. Kalau dah hilang daya kekuatan, apa yang berlaku? Kalau tuan-tuan duduk macam ni tergolek. Yang keempatnya ialah kewujudan diri. Dengan sendirinya kewujudan diri hilang. Inilah yang dialami oleh Nabi Musa. Tapi sebelum itu, mari kita lihat aspek rohani jadi kuat, sekuat-kuatnya. Jadi apabila rohani jadi kuat sekuat-kuatnya, jasmani jadi lemah selemah-lemahnya. Ketika itu Ibnu Khaldun kata, orang tersebut, orang melakukan mujahadah tersebut adalah insanun ruhiyun, manusia roh semata-mata. Walaupun ada jasad, sebab jasadnya tidak lagi menguasai rohani. Ini berlaku pada kita bila kita mati. Inilah yang dikehendaki. Setengah ulama kata Nabi bersabda, mutu qabla an tamutu. Taklah kamu mati sebelum kamu mati. Mati ikhtiari. Jadi apabila roh kita ni kuat sekuat-kuatnya, keluar daripada jasad, maka roh kita, pandangan hati kita itu tajam. Ketika itulah pandangan hati atau roh kita itu dapat melihat hakikat kejadian. Dan inilah yang dinamakan musyahadah. Al-musyahadatu hiya ru'yatul haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini ra'si. Musyahadah itu ialah melihat hakikat kejadian dengan pandangan hati atau pandangan roh tanpa ada keraguan, karena seolah-olah orang tersebut melihat hakikat kejadian itu dengan mata terada. Ini saya sebutkan, terangkan supaya siapa yang beramal dengan tarekat jangan terkeliru dengan yang lain. Karena apa? Saya dapati
Mereka yang ikut tarekat Naqsabandiyah bila bertawajuk nampak syekh-syekh dulu-dulu, katalah kalau dalam Naqsabandi di sini ni nampaklah Syekh Abdul Wahab Rokani atau nampaklah Syekh Bahaudin. Lalu dia pun kata, aku dah dikurniakan Allah makrifah, padahal yang dinampak itu mungkin iblis. Dalam fikir nampak seseorang sudah dianggap dia dapat makrifah, sedangkan ini bukan makrifah. Itu kasat suaria, tak dapat pun tak apa, malahan boleh menyesatkan kalau salah faham. Jadi rohani orang itu cukup kuat, seolah-olah keluar daripada tubuh, maka pandangan roh, pandangan hati itu tajam, dapat melihat hakikat kejadian. Itulah musyahadah, iman musyahadah. Musyahadah itu ialah melihat hakikat kejadian dengan pandangan hati atau pandangan roh tanpa ada keraguan, karena orang tersebut melihat dengan cukup jelas, seolah-olah seperti melihat hakikat kejadian itu dengan mata kepala. Contohnya tuan-tuan, ayat 190 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian yang di langit dan di bumi, di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan, dilihat, dimusahadakan oleh pandangan hati ulul albab. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Khaldun. Ulul albab inilah dapat musyahadah terhadap hakikat kejadian, bukan musyahadah pada Allah, bukan melihat Allah, tapi melihat ayat-ayat yang menunjukkan kewujudannya, ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat keagungan uluhiyahnya, ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat rububiyahnya atau kesempurnaannya, bukan melihat Allah. Ketika itulah orang tersebut mengalami seperti yang Rasulullah sebut, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya. Ketika pandangan roh itu melihat hakikat kejadian, pada masa itulah orang tersebut merasa seolah-olah melihat Allah. Kenapa seolah-olah? Karena tidak melihat zat Allah, cuma merasa kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Dan rasa itu begitu hebat, maka Rasulullah gambarkan seolah-olah melihat. Jadi itulah maksud Ibn Khaldun. Ini maklumat ini sangat penting. Nanti kalau ada orang datang ke kita, kalau engkau nak makrifah, belajar dengan aku. Dia baca satu kitab, habis dia kata awak dah ada makrifah, awak dah kenal Allah. Itu bukan caranya. Selagi dalam bentuk ilmu apa pun, itu bukan makrifah. Karena makrifah ini mesti didapati melalui mujahadah dengan pimpinan, sehingga Allah bukakan hijab. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana Allah bukakan hijab ni? Macam mana caranya? Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, dia ada terangkan, pertama sekali sifat-sifat jahat hati itu dibuangkan oleh Allah. Karena orang tersebut sentiasa berzikir, maka dengan zikir itu Allah buangkan sifat-sifat jahat. Keadaan hati yang buruk diubah oleh Allah, dari keras kepada lembut, daripada lalai kepada ingat dan sebagainya, sehingga hati itu jadi baik sebaik-baiknya. Kemudian hati itu hanya ingat Allah saja. Ketika itulah Allah kurniakan makrifah, Allah bukakan berbagai hijab. Itu betul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Itu tadi saya dah contohkan ya, daripada Quran ayat 190 surah Al-Imran, bahawa ulul albab telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, kerana mereka berbagai hijab hati mereka diangkat oleh Allah, lalu pandangan hati mereka nampak ayat-ayat Allah. Ayat apa? Ayat yang menunjukkan kewujudannya, ayat yang menunjukkan sifat-sifat uluhiyah dan rububiyahnya. Sebab itulah ulul albab ni di akhir ayat 191 mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Satu lagi pencerahan yang perlu kita pahami, yang perlu kita dapatnya. Ya. Apa yang disebut oleh Ibn Khaldun tadi, satu contoh yang jelas yang boleh menambahkan maklumat dan kepahaman kita. Saya fikir kita perlu lihat pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini dapat makrifah apa? Bukan dengan belajar, dengan mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Saya ingin menarik perhatian kepada hadirin hadirat semua, ucapan Nabi Musa yang akhir, wa ana awwalul mu'minin. Kita temui kan awal, cuma Nabi Musa tak kata wa ana awwaluddin, bukan ya. Tapi sebenarnya sama, wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Awwaluddin ma'rifatullah. Saya harap tuan-tuan boleh faham ya? Sebab itu satu ayat yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. As-sabiqunal awwalun, kalau kita tengok terjemahan Quran tidak menepati makna yang sebenar karena terjemahan Quran itu diterjemahkan secara harfiah, secara literal saja. Dia tak sampai kepada maksud al-awwalun. Gulungan al-awwalun itu ialah gulungan orang yang dikurniakan oleh Allah makrifat. Mereka berasa, oh baru inilah titik aku beriman sebenar. Siapa ikut Naqsabandi, bila bersuruh ditakdirkan Allah ya, bukakan hijab, dikurniakan oleh Allah makrifat, dia akan berasa, Allah, aku baru kenal Allah. Malu, rasa menyesal. Bertahun-tahun ya, kita tak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Jadi itulah maksud ucapan Nabi Musa AS, wa ana awwalul mu'minin. Dua-dua ayat tadi kan menunjukkan Nabi Musa melakukan mujahadah, diperintah oleh Allah supaya uzlah dan khalwat, meninggalkan Bani Israel, duduk seorang-seorang di Bukit Tur Sinai selama 40 hari 40 malam di hujung
40 hari 40 malam itulah ya, Nabi Musa alaihissalam ya, dikurniakan oleh Allah dengan ditajallikan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ini ayat mutasyabih, tak boleh dimaknakan secara makna bahasa. Kalau dimaknakan dengan cara makna bahasa dah rosak, boleh syirik. Kalau dimaknakan dengan makna bahasa apa dia? Maka apabila Tuhannya Allah itu menjelmakan dirinya, Allah menjelmakan zatnya, mana itu tak betul. Oleh kerana ayat mutasyabih, maka hendaklah ditakwilkan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan ayat yang menunjukkan wujudnya zatnya yang maha tinggi, maha suci. Kenapa? Kerana Nabi Musa ingin melihat zat Allah, cuma diberi melihat ayat wujudnya zat saja. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan ayat wujudnya zat menerusi bukit Tur Sinai itu, menjadikan bukit Tur Sinai itu lenyap, hilang. Bukit Tur Sinai ada tersegang sampai sekarang. Tapi tadi pendengaran, penglihatan, daya kekuatan, kewujudan diri Nabi Musa sudah hilang. Maka semua kejadian sekitar itu hilang. Bukit Tur Sinai macam tak ada, difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab itu disebut wa kharra Musa sa'iqa. Kalau kita tengok terjemahan Quran tu, maka Nabi Musa jatuh pingsan. Bukan jatuh pingsan, dia tergolek kerana dah tak ada daya kekuatan, fana. Tapi aspek rohani Nabi Musa kuat, sekuat-kuatnya, jelas sejelas-jelasnya. Sebab itu disebut falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa itu sudah pulih daripada panaknya, qala, segera dia bercakap, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau ya Allah, padahal engkau tak boleh dilihat oleh pandangan makhluk ya Allah. Tubtu ilaika, aku serah diri lahir batin aku untuk menjadi hamba-Mu sebaik-baik-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin. Pasal apa? Ketika itu baru Nabi Musa dikurniakan ya Allah ma'rifatullah. Inilah makna yang sebenarnya awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Pengalaman seperti yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu persediaan yang dikehendaki oleh Allah. Selepas itu Nabi Musa akan menerima kitab Taurat sekaligus. Kalau tidak disiapkan kerohanian Nabi Musa, mungkin Nabi Musa tidak mampu menerima Taurat, kitab Taurat itu sekaligus. Karena kitab Taurat itu disampaikan oleh Allah sekali. Sebab itu orang-orang Kristen menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad. Sebab itu mengambil masa 23 tahun. Nabi karang sikit-sikit. Sedangkan kita dalam Islam diturunkan sedikit-sedikit itu banyak hikmahnya, supaya kita mudah faham, supaya kita dapat menyesuaikan apa tadi hukum hakam, perintah dan larangan Allah sedikit demi sedikit, sebagaimana yang kita faham. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya fikir sedikit sebanyak kita dah faham makna dan tafsiran awwaluddin ma'rifatullah secara khusus, seperti yang diberi makna dan tafsirannya oleh ulama tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama tentang salah faham. Salah faham sebahagian masyarakat kita terhadap
ungkapan ini. Dan ungkapan yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Begini salah paham ini berlaku begini. Pertama sekali puncanya kejahilan. Selain daripada kejahilan ialah syaitan, iblis syaitan. Iblis syaitan ini memang sentiasa mengelilingi kita, menyesatkan kita. Kerana sudah bersumpah. Iblis sudah bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi bala ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya Allah, disebabkan kau menghukumkan aku sebagai makhlukmu yang derhaka, yang jahat, maka aku bersumpah, nascaya aku akan kelirukan anak-anak Adam seluruhnya ketika hidup mereka di dunia ini. Yang baik jadi buruk dalam pandangan mereka, yang buruk jadi baik dalam pandangan mereka. Nascaya aku akan sesatkan semua, tipu semua. Wala ughawiyannahum ajmain, semua tak ada kecuali. Tapi iblis ada rezeki, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hambamu dari kalangan anak Adam itu yang berarti ikhlas. Ini saja yang selamat. Itu pun masih juga kadang-kadang ditawan oleh iblis, oleh syaitan. Dalam sejarah manusia, sejarah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kita dapat baca. Jadi kerana kejahilan dan kerana faktor iblis dan syaitan yang biasa menyesatkan, mengelirukan manusia, maka timbullah kekeliruan terhadap dua ungkapan ini. Ungkapan yang pertama menyedarkan mereka, kita mesti dapatkan makrifah. Makrifah ini sangat penting. Tak ada makrifah, agama kita tak sempurna. Lalu tuan-tuan, iblis pun galakkan. Bagus. Jadi timbul soal macam mana dapat makrifah. Iblis pun tunjuk, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri, sesungguhnya dia kenal Tuhannya Allah. Kalau gitu, kita usahlah mengenal diri. Maka dari sinilah timbul mereka ini mencetuskan ilmu mengenal diri, ilmu mengenal hakikat diri, ilmu mengenal hakikat insan, ilmu mengenal rahsia insan. Ilmu-ilmu ini semuanya adalah menyalahi. Mereka karang kitab-kitab yang berkaitan. Kalau di Malaysia ni, di negara kita sekurang-kurangnya ada dua kitab. Pertama, kitab Hakikat Insan yang disusun oleh Haji Ahmad Laksmana dari Kota Baru. Yang kedua ialah Rahsia Insan yang disusun oleh Haji Muhammad Hassan yang dikenali dengan Pak Bong oleh pengikut mereka. Haji Muhammad Hassan ni atau Pak Bong ni mungkin di antara kita baru dengar. Dia ni asal dari Kedah. Dia menetap lama di Indonesia. Dia belajar agama kebatinan di sana. Berpuluh tahun. Bila balik ke Malaysia, dia kumpulkan pengikut, dia isytiharkan. Di Asia Tenggara ni satu-satunya orang mukmin yang memegang kunci makrifah ialah dia. Siapa yang maukan makrifah tidak belajar dengan dia, tak akan dapat makrifah. Kerana dia sudah dilantik sebagai satu-satunya manusia yang memegang anak kunci makrifah. Bila pengikutnya dengar ni tuan-tuan, bukan main lagi. Iyalah, pegang kunci makrifah. Tak belajar dengan dia tak akan dapat makrifah.
akhirnya dia berjaya ya. Ribuan umat Islam di Malaysia ini belajar dengan beliau. Berapa rakan saya telah belajar ya? Dah mula tak semayang, tak itu tak ini. Akhirnya saya cuba dakwah, tapi nampaknya keras ya. Akhirnya dia ajak saya, cuba Ustaz, mari kita belajar sama, dengar. Akhirnya saya belajar sama-sama. Hampir 1 tahun habis buku yang ditulis oleh Pak Bung itu, Resik Insan. Di hujung kelas yang akhir itu, Ustaz yang ajar itu pelawar saya. Dia kata Dr. Zahid ni ikut Naksabani, dia pun sama-sama belajar dengan kita. Malam ni saya bagi peluang ya, Ustaz ni, Dr. Zahid ni ulas yang apa yang kita belajar satu kitab. Itulah peluang saya, tuan-tuan. Saya tunggu-tunggu, Allah datangkan. Saya pun bercakap lah, lebih kurang 1 jam setengah. Kalau saya nak ulas pelajaran yang ini lama, kitab yang ini besar, agak saya 8 malam, 7 malam tak habis. Tapi malam ni saya nak sebut satu saja. Mungkin saya cakap 1 jam habis. Saya mulai dengan sebuah hadis Nabi yang digunakan oleh setengah ulama tasawuf, seperti digunakan oleh Ibnu Syekh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqadul Himam ya, di mana Rasulullah menyebut, ana a'rakum billah wa asyuddakum khaufan minhu wala adri ma yaf'alu bi wala bikum. Maksudnya, aku adalah orang yang paling kenal Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku tak tahu nasib aku nanti di akhirat, dimasukkan ke surga ke neraka. Begitu juga aku tak tahu nasib kamu walaupun kamu mukmin. Jadi saya ulaslah, ringkas saja. Rasulullah paling kenal Allah, tapi dia paling takut, maknanya paling taat. Banyak sembahyangnya, puasanya, akhlaknya paling baik. Tapi kita ni mengaku ada hakikat dan makrifah, semakin tak buat, semakin tak sembahyang, semakin tak pergi masjid, semua tak ada. Hukum hakam pun hilang. Hukum hakam pun hilang, tuan-tuan. Tak ada halal haram. Ini bukan tuduhan, sebab saya sendiri cubalah nak sembahyang sama dengan mereka. Sembahyang, nasib baiklah saya baris depan. Lepas bagi salam, tengok baris kedua sampai ke belakang, selang-seli lelaki perempuan, makcik-makcik. Jadi saya tanya rakan saya, kenapa macam ni cikgu? Sembahyang selang-seli lelaki perempuan ni kan tak boleh, ni haram. Ustaz jauh lagi dari hakikat dan makrifah. Nanti kalau Ustaz dah sampai pelajaran itu, Ustaz tahulah lelaki perempuan tu tak berbeza. Tengok tuan-tuan, ini bukan fitrah, saya sendiri dengar, saya sendiri alami. Jadi saya fikir setakat ini dululah ya, keterangan mengenai Awwaluddin Ma'rifatullah, sebab saya diminta supaya berhenti sementara ya. Jadi sekat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim sekalian. Ilmu tempatnya di akal, makrifah bertempat di dalam hati. Akal tidak akan mampu memahami makrifah, kerana itu semua kurniaan daripada Allah. Selesai sebentar tadi sesi pertama penutangan yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Guru Dr. Haji Zahid bin Adi Siddiq. Jadi kita akan berehat sementara. Kita akan sambung semula pada pukul 11 pagi. Jadi dipersilakan Yang Muhammad Datuk, Yang Ma'arif Tuan serta hadirin sekalian untuk dipersilakan untuk menjamu kudapan pagi yang disediakan. Silakan. Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah ya
salam